Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini
mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bawa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kestabilan dan kemakmuran. Jadi saudara dan saudari, saya Fidah Yusof daripada Studio Komunikasi Barisan Nasional World Trade Center Kuala Lumpur. Hari ini sekali lagi dalam Bicara Nasional malam ni, seperti biasa kita akan berbicara tentang keadaan politik semasa menjelang ke arah pilihan raya umum ke-15. Jadi yang mana tak tahu lagi ataupun terpinga-pinga lagi apa yang berlaku sekarang, kenapa bendera banyak sangat warna-warni naik di jalanan, kita sedang dalam fasa menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jadi saudara dan saudari boleh bersedia dan menilai mana pihak ataupun parti yang akan memberikan benefit ataupun kelebihan kepada rakyat Malaysia. Sebab apa? Kita di fasa yang sangat-sangat genting. Kita nak menghadapi banyak lagi cabaran. Kita dah ketinggalan satu penggal dalam negara kita ni. Banyak benda kita tak dapat capai. Jadi saudara-saudari, macam biasa kita akan bawa tokoh-tokoh politik yang hebat, tokoh-tokoh politik yang berkaliber, untuk kita jelaskan dan kita kupas bagaimana keadaan politik negara kita. Dan di studio hari ni kita ada Tuan Chua Hock Kuan, kita pengurusi perhubungan MCA Kelantan. Tu putih, handsome, kacak, bergaya di situ. Dan juga Naib Ketua Pemuda MCA Malaysia. Selamat datang. Apa khabar? Thank you. Cuba boleh kecek Kelantan sikit? Boleh. Boleh tu. Boleh. Dia Kelantan, kita ada set kita sini. Baik. Saudara dan saudari, seperti mana kita tahu, hari ni Barisan Nasional adalah parti yang sangat besar. Ya. Keluarga kita besar sangat. Kita ada parti komponen yang memang dah lama dah. Jadi sebenarnya kita memang ada ukhuwah kekeluargaan. Kita bukan macam parti-parti lain berebut kerusi Perdana Menteri, berebut kerusi nak jadi pemimpin. Tak, kita sentiasa settle up everything in Muhibah. Jadi mungkin kita pergi kepada pertanyaan atau persoalan yang pertama. Boleh. Jadi terutama kita nak khususkan kepada MCA. Okay, sebagai parti komponen, apa persediaan untuk menghadapi pilihan raya yang dahsyat ni? Dia sebenarnya MCA ni, kita bukan kata sekarang lah baru bersedia kan. Sebelum ini pun dia lepas kalah kerja tu berterusan. Tapi kita ni adalah satu parti Barisan Nasional lah, termasuk MCA, UMNO. Cara kerja kita ni banyak kepada menjaga kebajikan, turun padang, bantu rakyat. Sedangkan kalau kita tengok kepada lawan-lawan kita, kebanyakan dia adalah berkenaan isu. So dia ni ibarat kalau kita perang ni, kita ni menggunakan tentera darat, tetapi pihak lawan ni menggunakan tentera udara, di mana dia cara mendapat undi dia dengan melontarkan bom-bom isu-isu. Tapi kita service oriented punya parti.
kita macam ada batalion askar kita yang turun ke bawah, seperti So, kita di kampung, kita ada ketua cawangan, kita ada ketua kampung yang turun untuk serve rakyat. So kadang-kadang kita serve keluarga ini, kita serve keluarga ini, tetapi sekali tentera udara dia mari, dia buang bom bagi kita, 1MDB apa semua. Jadi itu yang dia mainkan sentimen bom tu untuk menaikkan kemarahan, untuk menaikkan kebencian kepada parti kita ni, politik kebencian. Tapi kalau dari segi persediaannya, kita sentiasa bersedia. Sebab kita memang sentiasa turun kampung, jaga orang kampung. Masalah cari kita, masalah itu cari kita. Cuma itulah saya nak kata, banyak yang dulu kita dah prepare, kita dah bagi untuk rakyat. Contohnya masa zaman BN sebelum tewas, lepas tu zaman PH dia mansuhkan banyak itu, mansuhkan ini. Contohnya macam dulu saya ambil untuk anak muda kan, PTPTN. Sebelum ini PTPTN kalau you first class, you tak perlu bayar balik, boleh mohon untuk jadi beasiswa. Tetapi bila PH awalnya masa manifesto dia kata dia nak mansuhkan semua, tak perlu bayar hutang PTPTN apa semua. Tapi bila dia mentadbir negara, dia bagi tahu pula kata hutang wajib dibayar. Ini lain pula cerita. Jadi tapi sekarang ni bila balik kembali kepada Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sudah memansuhkan semula dah. Bermula 2-3 bulan lepas. Kata PTPTN kalau you dapat first class degree, then you layak untuk pohon sebagai beasiswa lah. Jadi banyak, kalau contohnya macam di negeri Kelantan. Di negeri Kelantan kita ada Jabatan Pembangunan Persekutuan. Dulu Jabatan Pembangunan Persekutuan ni tak kira lah you penyakit kronik ke, you rumah terbakar ke, you baiki rumah ke apa, you boleh mohon bantuan-bantuan itu. Tapi setelah PH menang, dia ambil alih kerajaan pada masa itu, dia masukkan semua bantuan ini. Dan juga skala staff untuk Jabatan Pembangunan Persekutuan ni pun dikecilkan, dan juga bajet pun dikurangkan. Jadi tak adalah bantuan-bantuan itu. Yang kita nak katanya, satu kata persediaan tu. Persediaan tu memang kita berjalan je lah. Macam apa yang setakat yang parti mampu, dan menjaga kebajikan, membawa suara orang kampung macam tu. Faham. Ya. Jadi terima kasih. Kira kita panggil abang lah. Boleh. Apa kita sembang lah. Santai saja. Ya. Jadi ada dua perkara yang sangat menarik kat situ. Yang pertama isu PTPTN. Tadi disebut bukan PTPTN je. Sekarang itu contoh lah saya bagi kan. Harapan tiba-tiba dia berjanji semula nak mansuhkan tol. Maknanya depa nak pakai lagi janji-janji lama. Mungkin cukuplah sekali kot. Dah lah tu main tu. Dan kedua yang Kelantan tu, saya rasa mereka selalu cakap Barisan Nasional meminggirkan Kelantan, tapi akhirnya ECRL mereka mansuh. Tadi pun saya pun baru tahu ada benda yang di downsize kan, sampai saya rasa tu merencatkan di Pantai Timur punya pembangunan. Jadi inilah Pakatan Harapan. Apabila tak stabil, mereka nak menganaktirikan certain tempat. Jadi saya rasa kesianlah orang kampung yang banyak menerima hasil undi orang-orang yang tak faham keadaan. Kalau kita tukar kerajaan apa jadi? Ni jawapan kepada orang yang dulu kata kita tukar untuk 5 tahun saja. Kali ni bagilah balik supaya kita boleh perbetulkan semula. Jadi kalau tadi kita dah tahu memang MCA dah bersedia, bukan hari ni kita buat kerja, kita dah bekerja secara bersama daripada dulu lagi. Betul. Untuk memastikan kita boleh pulihkan semua negara. Politik hikmat masih kita, walaupun kita membangkang, politik hikmat masih lagi nombor 1, betul? Dan kalau kita lihat hari ni kita banyak berbicara, kita offerkan kestabilan. Dan MCA, UMNO dan MIC daripada zaman kita perikatan lagi. Betul. Kita bukan Perikatan Nasional lah. Parti Perikatan dulu. Kapal layar. Kapal layar lagi masa tu. Yang itu Perikatan tu elok. Perikatan lagi satu yang sekarang ni tak berapa elok. Masa tu lagi kita dah berjuang sama-sama. Kita dah nampak macam mana kita bergerak sebagai satu keluarga. Kita dah bergerak, orang kata, bersama pegang tangan lah. Jadi apa sebenarnya membuatkan kita tahu kita dah masuk peringkat yang kalah ni. Kita tahulah ada konflik, tapi diselesaikan dalam keadaan sangat baik. Ini benda ni kita tak ada. Macam mana semangat juang ni boleh MCA wujudkan untuk bersama-sama dengan parti komponen lain? Sebenarnya kita ni dalam parti komponen ni kita sangat unik lah. Sebab kita ditubuhkan dulu, kita sama-sama untuk nak
memerdekakan negara. Betul. Sama-sama ditubuhkan dulu adalah untuk menjaga kebajikan rakyat pada masa itu, dan juga akhirnya ditubuhkan menjadi parti politik untuk masuk bertanding. Tapi pada awalnya MCA ni, tengok contohnya nama MCA ni masih lagi Malaysian Chinese Association. Dia bukan parti. Dia adalah dulu adalah persatuan gabungan persatuan-persatuan Cina bawah naungan bersama untuk tubuhkan MCA untuk menjaga dan juga membantu kebajikan orang Cina pada masa itu, untuk mohon untuk mendapatkan kerakyatan dan juga untuk bersama-sama dengan UMNO, MIC untuk sama-sama memerdekakan Malaysia. Sebab itu saya ulang sekali lagi, MCA ni dia ditubuhkan oleh orang-orang Cina Malaysia. Orang-orang Cina Malaysia. Memang semangat untuk negara ni. Yang cintakan Malaysia, dan sampai ke hari ini kita, penubuhan kita ni dianggotai sahaja oleh orang Cina. Tetapi kita masuk kampung tu, dalam Jumpa kampung tu juga takkan kita Melayu bantu orang Cina saja, betul tak? Jadi nak katanya kita punya kerjasama ni sebab daripada dulu kita start tu dengan keikhlasan. Ya, betul. Tetapi parti-parti yang tertubuh selepas itu adalah parti-parti yang tertubuhnya dengan perasaan dendam, kebencian, dendam, ada agenda akibat daripada kalah sana, betul. nak tubuh parti baru. Ya. Lepas tu berebut-rebut, memburuk-burukkan orang, menanam kebencian. Dia lain daripada asas penubuhan yang parti-parti terawal ini. Parti terawal ini tubuh tu memang betul-betul untuk jaga kebajikan. Tapi parti-parti yang selepas itu adalah untuk menyayangi parti-parti yang ada tu, untuk nak menang, nak ambil kuasa. Kiranya diorang ni ditubuhkan hanya nak jatuhkan kita je. Untuk nak jatuh. Lepas tu, lepas pada tu, daripada pecahan ini, pecahan yang kedua ini berpecah lagi. Berpecah lagi. Jadi kita tengok, ya mungkin lagi banyak perpecahan macam ni. Kita kata rakyat ada lebih banyak pilihan untuk pilih. Tetapi kalau nak pilih pun jangan pilih yang buruk. Betul. Dia Yang macam buah ni, kalau pilih yang buruk ni tak boleh makan. Nampak luar cantik tapi dalam tu berulat. Faham tak? Jadi saya nak menyerulah, saya nak bagi tahu kepada rakyat. Yalah, mungkin kalau kita menyeru ni orang marah kita, kata oh ni nak kempen ke apa. Tapi fikir baik-baik, fikir molek-molek, parti mana yang ada track record, yang tadi adik kata yang kestabilan. Membawa kestabilan tu. Mengapa kita boleh stabil? Dalam satu keluarga Barisan Nasional ni, kita ada juga bergolak. Betul. Mesti ada pergolakan. Isu. Kita kata dalam mulut kita ni, lidah pun kadang-kadang kita boleh tergigit. Betul. Betul tak? Jadi dalam tu ada pergolak. Tetapi macam mana kita menguruskan pergolakan itu? Kita nak menguruskan pergolakan itu, kita secara dalaman berbincang macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Dan itu tak ada masalah sebab kita berpengalaman. Betul. Barisan Nasional ni berpengalaman menguruskan. Tidak kira bukan masalah dalam parti saja, masalah negara. Sebab daripada dulu kita mentadbir negara. Jadi pengalaman kita kat situ. Jadi hari ni kita tak kisahlah parti mana mari sekalipun, kita bersahajalah. Kita bersahaja berhadapan dengan mereka dengan keikhlasan yang kita ada, pengalaman yang kita ada, ilmu yang kita ada. Saya rasa Barisan Nasional jauh lebih boleh lebih jauh meninggalkan lawan-lawan yang lain lah. Memang daripada publicity apa ni, dia boleh berkempen, boleh bagi manifesto yang manifesto yang kita bulan kata bintang. Boleh bagi manifesto yang cantik, yang menjanjikan apa bulan bintang apa. Cuma akhir sekali ayat yang dipusing balik ialah manifesto bukan kitab suci. Itu dia. Cukup. Dah terkena dah. Itu cukup. Tapi kalau kita selalu kata kita nak tekankan benda itu, rakyat pun jemu juga. Kata BN ni ulang balik, kata itu bukan kitab suci. Mungkin dia dah tahu kesalahan dia nak itu balik. Tetapi itulah hakikat dia.
Akibat suka berjanji. Benda Janji yang kosong. tidak dapat buat pun berjanji untuk menipu undi. Saya kata menipu undi lah. Saya kata dia meraih undi, dia berkempen tu, ditipu lah. Tipu terang-terang. Betul. Kalau ikutkan orang kata janji atau manifesto ni, macam kita kata tadi, dia dah tahu dia dah menipu. Dan kalau orang kata mereka dah berubah, tapi sekarang mereka berjanji lagi benda yang sama. Tadi kita dah sebut pasal tol. Mereka dah keluar ke pun, oh nak masukkan tol plus lagi. Jadi macam biasa kalau kita tahu, tadi saya tertarik dengan keadaan bagaimana MCA, MIC, UMNO dan parti-parti komponen lain mengendalikan konflik ataupun isu. Kalau kita lihat hari ni, sekarang ni bila kita tahu dah ada beberapa parti, terutama PKR muda dah umumkan calon, dan Pakatan Harapan pun dah mula untuk umumkan calon. Tapi di waktu ini kalau kita lihat dah ada pergolakan. Dia bukan pergolakan macam mana kita lihat ada kalau dalam Perikatan Nasional, PAS tiba-tiba nak guna logo sendiri, tapi tak nak guna logo PN, tapi duduk dalam PN. Sama juga dalam Pakatan Harapan, muda nak guna logo sendiri, tak nak guna logo Pakatan Harapan. Jadi tak ada kestabilan. Situ pun kita dah nampak lihat dah bagaimana keadaan mereka ni sebenarnya tak stabil. Jadi sebab itulah kita ingin menjamin kestabilan. Barisan Nasional kita dah lama ada pengalaman. Betul, setuju? Saya celah sikit lah. Kalau dia logo sendiri pun dia tak berani nak pakai, maknanya dia pun tak yakin dengan logo sendiri. Tak confident. Baik dia keluar parti. Betul. Keluar parti, masuk parti yang dia yakin tu. Betul. Kerana dia percaya, saya rasa dia percaya di sesetengah tempat, dia nampak macam rakyat ni gila kepada logo. Jadi itu yang dia tengok, di sini saya nak pakai logo ini, di sini nak pakai logo ini. Tetapi dia bukan nak bertanding kualiti. Maknanya kualiti calon. Dia bukan nak bertanding kata, oh kita tengok calon mana yang lagi kualiti, rakyat akan pilih. Tetapi dia lebih kepada, oh kita letak logo ini, rakyat akan pilih logo ini. Jadi kalau itu di semua tempat kalau pilih macam tu, wakil rakyat yang dipilih kalau berdasarkan hanya logo, then itu tidak mencerminkan kualiti pemimpin di tempat itu. Dan dia sendiri pun tidak yakin untuk menggunakan logo parti sendiri, parti gabungan sendiri. Jadi macam mana rakyat nak yakin? Tapi mungkin ada yang taksub tu akan yakin lah, dia guna logo apa pun yakin lah. Tapi kita nak bagi persoalan itu kepada rakyat yang lebih ramai kat bawah tu, supaya berfikir balik, mengapa logo sendiri pun tak berani nak pakai. Betul. Jadi itu masalah. Diorang pun tak yakin, kenapa kita nak kena yakin? Jadi itu persoalan yang abang kita tinggalkan pada semua. Jadi kita di Barisan Nasional dah memang yakin, dacing je yang kita pakai. Kita daripada dulu guna Barisan Nasional, masa kalah pun guna Barisan Nasional, masa menang pun nak guna Barisan Nasional, sekarang pun nak guna Barisan Nasional. Tak apa, kita yakin dengan parti kita, kita yakin dengan brand kita ini, brand ori. Betul. Bukan kopi ori. Kita brand yang ori. Pergilah banyak mana sekalipun, macam mana pun kita nak guna balik logo kita. Ini biru yang ori tuan-tuan. Yang biru lain jangan terima. Kita yakin dengan brand kita. Betul. Sebab kita pun dah lama, macam kita kata tadi, kita dah dalam satu keluarga sangat lama. Jadi brand ni memang kita bawa daripada dulu sampai sekarang. Jadi dalam parti kita dah tahu stabil parti kita ni. Nak bandingkan parti lain yang isu logo pun tak boleh nak settle kan. Jadi bagaimana pula kestabilan dalam parti politik ni kita nak terjemahkan dalam pentadbiran kerajaan jika kita dapat memerintah semula? Sebenarnya macam ni, dia senang saja. Bila parti kita stabil dan juga parti ini diterjemahkan untuk menjadi tampuk kepimpinan negara, kita akan menggunakan model yang sama untuk membimbing negara. Jadi kita boleh tengok daripada dulu sampai sekarang kita mentadbir sehingga sekarang ni, tak yang 22 bulan tu kita keluarkan lah. Negara stabil. Negara stabil apabila negara kita stabil, pelabur yakin dengan kita, rakyat boleh cari makan dengan senang. Kalau satu penggal kita kena tukar 3 Perdana Menteri, kerana kita dah cuba sekali tukar, lepas tu dalam yang masa penukaran tu dia pun dah kucak-kacir, lepas tu dia letak jawatan dengan sendirinya, mari PA yang aneh-aneh, lepas tu dalam isu dalaman antara kerajaan pada masa itu pun tak boleh diselesaikan. Betul. Sehingga
berpecah sehingga sanggup nak letak jawatan, sehingga bergaduh Lompat sana, semua. paksa letak jawatan. Jadi bila tukar 2-3 kali ni, pelabur pun tak yakin, kerana apabila tukar saja tampuk kepimpinan negara, kita punya polisi mungkin berubah. ada sedikit perubahan. Contohnya macam dululah masa kita dah buat plan untuk ECRL, berapa stesen. Bila tukar saja, dia dah tukar dah. Ini nak potong sana, potong sini. Jadi Keseremban gitu. jadi pelabur tak yakin dengan Betul. kita. Itu yang kita kata, kalau parti kita stabil, kita terjemah kepada kita dapat mandat daripada rakyat, semua dapat kepada kita. Jadi kita menggunakan model kestabilan parti inilah untuk menstabilkan keadaan politik negara. Dan juga bila negara stabil, kita tengok apabila kita dapat balik jadi kerajaan setahun lepas bawah kepimpinan Perdana Menteri kita yang sekarang ni, kadar pengangguran pun menurun kepada 3.7% saja. Kadar penurunan kadar pengangguran. Mengapa? Kerana orang yakin. Apabila kerajaan dah mula stabil, orang yakin untuk melabur. Peniaga boleh buat kerja. Bila peniaga boleh buat kerja, kita cakap ni bahasa orang kampung lah tak? Bila peniaga boleh buat kerja, ramai orang boleh cari makan. Betul. Ramai orang boleh masuk kerja. Jadi pengangguran turun lah. Sebab orang boleh dapat Keluaran kerja. dalam negara kasar pun Boleh meningkat kepada 8.9%. Ini kira tinggi ni. Berbanding yang paling tinggi sebelum ini, saya ingat 2014. Zaman tu pun zaman BN, 6%. Tapi tertinggi So di lepas zaman tu, itu. selepas itu tak ada dah turun sehingga sekarang ni pada suku kedua tu naik jadi 8.9%. Jadi ini terbukti apabila stabil negara, stabil lah ekonomi kita, stabil lah negara kita ni. Jadi dia akan membawa Jadi kemakmuran kepada rakyat. saya minta tolong dan menyerulah kepada rakyat semua, buatlah pilihan yang terbaik. Jangan kita memperjudikan nasib kita ni dengan kemarahan kita, kebencian kita. Ya, you boleh kata ini Barisan Nasional ni parti bukan baik lah, parti yang ada rasuah lah, ada apalah. Tapi hakikat dia, parti inilah yang menstabilkan negara, dan parti inilah yang membawa negara Malaysia sehingga ke hari ini. Itu hakikat dia. Apa yang kita tengok hari ni adalah hasil Hasil pentadbiran kita. Ya, you mungkin boleh kata macam-macam kepada kita, tetapi kita akui kata setiap parti mempunyai masalah sendiri, dan bukan semua parti mempunyai kelebihan, kebaikan yang 100%. Semua mesti ada kelompongan dia. Tetapi apa yang kita mahu sebagai rakyat? Saya lontarkan macam itulah. Apa yang rakyat nak pilih daripada parti yang mereka pilih ni. Ya. Sebab kita percaya, betul ada parti, kita tahu bila orang tuduh kita rasuah, tapi kita kena ingat parti-parti lain juga dah, walaupun 22 bulan memerintah, macam-macam buat. Macam-macam aset kita dijual baru 22 bulan. Yang lagi satu tu pula baru pegang masa PKP dah buat Dewan 3 biji tempat sendiri. Tapi itu baru dalam tempoh sekejap. Tapi Barisan Nasional dalam masa 60 tahun, banyak benda yang kita buat. Termasuk kalau macam saya sendiri sebagai mahasiswa, banyak yang kita dapat. 200.5 dulu kita dapat. Even though mungkin di Pantai Timur juga merasai, masa tu kita dapat laptop satu Malaysia. Geng-geng saya di Pantai Timur dapat laptop satu Malaysia dulu. Jadi sebenarnya kita dah buat lama dah pendigitalan dah apa semua ni. Cumanya kita terbantut pada PRU ke-14 sebab mungkinlah kita kata kekhilafan pemilihan kerajaan sehingga jadilah macam hari ni. Tapi kita memerintah tak lebih kurang setahun ni pun mahasiswa dah dapat dah tablet mereka. Ini baru tak sampai sepenggal. Kita dah lihat bagaimana kestabilan itu membuahkan hasil. Itu adalah idea-idea hasil daripada pengalamannya pemimpin kita. Betul. Idea-idea yang difikirkan macam mana kita nak meringankan beban rakyat, meringankan beban mahasiswa, meringankan beban untuk golongan wanita. Kita memikirkan pelbagai aspek dan pelbagai golongan. Betul. Dan terkandung dalam plan-plan pembangunan dan bantuan-bantuan kita itu. Dan negara tidak bankrupt pun. Ya. Kita cukup untuk dana untuk bantu
kita tahu di mana nak spend duit kita, Yes. betul. Sebab dah ada pengalaman tu yang penting. Ya. Jadi situ kita dah nampak pengalaman membawa kepada kestabilan dan akhirnya rakyat dapat kemakmuran yang betul, yang baik. Jadi kita pergi khusus pula hari ni. Sokongan ataupun wave, kita dah tahu dulu kita dah ada tsunami pengundi dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak khusus mungkin sebab parti komponen MCA lah khusus kepada kita tahu golongan Cina, golongan kaum Cina. Ya. Dan kalau kita lihat selalunya kalau kaum Cina dominannya, kalau di certain tempat kita pastilah parti DAP adalah antara parti yang sangat concern ataupun kalau kita lihat mendahului perkara-perkara yang berkaitan dengan kaum Cina ni. Tapi itu adalah dari segi media, semua orang boleh buat. Tapi hari ni macam mana? Hari ni kita dapat lihat sebenarnya DAP ni gagal untuk deliver apa yang kaum Cina nak sebenarnya. Setuju atau tidak perkara itu? Dia sebenarnya kaum Cina ini saya rasa dia apa yang kemahuan dia sebenarnya tidak banyak. Satu yang paling penting sekali adalah kestabilan lah. Kestabilan, apabila kestabilan ada, ekonomi akan meningkat. Orang Cina ni banyak yang kita kata banyak terlibat dengan perniagaan. Ini isu yang paling penting bagi orang Cina lah. Satu isu makan, isu cari makan. Satu lagi isu pendidikan. Isu pendidikan pun salah satu aspek yang penting bagi masyarakat Cina kerana kita percaya bahawa periuk nasi itu kena disediakan periuk mangkuk nasi itu untuk jangka masa panjang. Bukan kita nak, masyarakat Cina ni bukan nak kata you prepare makanan bagi dia setiap hari. Tetapi you prepare tempat untuk dia cari makan. Dan juga pendidikan ni adalah satu kita kata pendidikan ni sebagai satu modal untuk kehidupan dia jangka panjang. Duit tak ada masa ini tak apa, tapi berpelajaran, berpendidikan, boleh berfikiran, dia boleh mencari makan dengan menggunakan ilmu yang dia ada, bekal dia. Dia nak bekal itu. Jadi itu yang dia pentingkan. Sebab itulah dia pentingkan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak dan juga kestabilan untuk mencari nafkah ekonomi untuk keluarga. Sebenarnya tak banyak, tetapi mereka tidak boleh memenuhi kehendak Chinese itu kerana itu adalah offer dia. Itu adalah tawaran mereka pada pilihan raya supaya orang menyokong dia. Jadi apabila dia tawarkan benda itu, sekarang ni saya ada RM1 untuk makan, cukup makan. Tapi saya tawarkan, orang lain tawarkan, you nak tak saya bagi you RM10? Ada tak orang nak tolak tawaran itu? Susah, banyak tu dia bagi tu. Saya kata ibaratkanlah. Analogi dia. Dia tawarkan, you sekarang ni guna RM1 pun cukup. Tetapi dia tawarkan RM10 bagi you. Ada tak orang yang tak nak terima benda tu? Ini bukan kepada masyarakat Cina saja. Semua lah. Dia tawarkan untuk kita nak mansuhkan tol. Itu janji-janji ni. Pakatan Harapan pada masa itu. Kita nak mansuhkan tol. Bukan kepada masyarakat Cina saja. Orang Melayu. Semua orang, KL ni kita pergi sana, pergi sini pun habis tol berapa? Okey. Betul tak? Betul. Nak masukkan tol. Okey, saya naik saja hari ni, tak sampai 24 jam, kita akan turun harga minyak. Ini bukan untuk masyarakat Cina saja. Semua rakyat Malaysia rasa, kita nak merasa lagi rendah duit minyak kita. Sedangkan kita pun kerajaan sentiasa pun bagi subsidi. Tetapi siapa tak nak kalau boleh murah lagi? Betul. Kepada golongan feodal pula, kita akan hapuskan semua hutang feodal. So golongan feodal suka nak tak? Semua orang nak lah. Betul tak? Tawaran. Itu tawaran. Untuk golongan pelajar pula, pendidikan tinggi, kita nak bagi pendidikan percuma. Katanya lah. Negara kena bagi pendidikan percuma kerana kita negara kebajikan. Nak bagi kepada ni. Nak tak? You sebagai mahasiswa. Mestilah nak. Belajar free, tak kena apa semua. Dan offer lah. Dan juga PTPTN you tak perlu bayar. You nak try tak?
Mesti. Lepas siapa tu dengar tu. saya ingat lepas menang ke atau manifesto tu kata kena bayar balik kalau gaji dah sampai 4,000. Pula dah. Betul tak? Betul. So benda ni dia tidak kaji keboleh laksanaan. Ya, betul. Contohnya kalau you kata tak sampai 4,000, you kerja-kerja sampai dapat 3,500 kan, mula kerja dapat 2,000, lepas tu kerja-kerja, contohnya you wanita, you pun berkahwin, berhenti kerja jadi suri rumah. Tak perlu bayar lah. Tak perlu bayar lah. Itu kan. Tapi lepas tu kata kena bayar balik. Sebab jadi wajib. banyak benda yang saya rasa Tak masuk akal. banyak dia tipu lah. Saya kata dah cukup lah. Itu segelintir saja. Untuk masyarakat Cina, betul-betul untuk masyarakat Cina punya manifesto, DAP janji kata kalau saya dapat dari perintah, dapat dari pemerintah Malaysia, saya nak akan iktiraf UEC. UEC ni sijil sekolah persendirian lah. Faham? Saya akan terus ini sebab MCA tidak boleh buat daripada dulu hingga sekarang. Saya perintah saja saya akan buat. Tetapi kalau betul lah benda itu termaktub dalam perlembagaan kita, ikut kepada dasar pendidikan kita, mengapa MCA tak boleh buat? MCA sedang berbincang hari itu, dah sampai ke peringkat akhir untuk membantu mengiktiraf sijil ini. Tetapi pada saat akhirnya ditolak. Kerana ada kepentingan kumpulan-kumpulan inilah, ditolak. Jadi lepas itu DAP kata tak apa, MCA tak boleh buat. Yang tinggal lagi sikit ni kita akan habiskan kerja ini untuk iktiraf kepada masyarakat Cina. Jadi buat kerja jadi kerajaan 22 bulan tak nampak sedikit pun. Kalau kata kita jalan dah sampai sini, sikit pun tidak berganjak dia punya proses tu. Kau dah langkah macam tu, habis itu je lah. Habis itu kata nak bantu, tak ada. Ngakoming berjanji kepada masyarakat Cina di Kampung Baru. Di Kampung Baru di Perak. Kata kalau kita menang dapat perintah Malaysia, kita akan bagi geran tanah. Tu geran daripada leasehold kepada freehold. Kepada penduduk dalam kampung Cina. Tapi you tak saya pun kelakar lah dengar dia. Kita pun tak boleh komen banyak lah. Faham. Tak boleh komen banyak dah sebab benda tu dah berlalu dan benda tu tak itu. Dan mungkin isu-isu ini, manifesto tawaran-tawaran ini akan diperhangat semula lah. Di-recycle balik. Untuk perhangat semula. Tapi saya harap kata kita yang pernah dipatu ular ni jangan kena patu ular 2 kali pada satu lubang yang sama. Betul. Kita jangan terjatuh dalam lubang yang sama. Cukuplah sekali kita tertipu. Saya suka dengan huraian tentang beberapa perkara yang melibatkan, kita panggil isu-isu yang melibatkan perlembagaan. Contoh tadi kita dah sentuh pasal sedikit, kita sebut pasal UEC dan juga tanah tadi di Perak. Kang Komeng memang bagi saya lah sebagai anak muda, beliau antara orang yang banyak mempermainkan isu yang clash dengan perlembagaan. Jadi apa yang saya boleh gambar kat sini, MCA mewakili suara rakyat Cina tapi pada masa yang sama align dengan perlembagaan yang kita dah persetujui dari dulu. Tetapi kadang-kadang kita kalau kita terlalu berterus terang macam itu, orang tak suka lah. Betul lah. Orang suka yang tawarkan lebih banyak. Tetapi atas semangat kita kepada negara, saya rasa benda yang kita patut bagi tahu, kita bagi tahu. Tapi yang tak boleh, kita kata tak boleh. Jadi kita kena tunggu, kita fikir macam mana selesai, macam mana kita bagi yang terbaik dalam perbincangan keluarga kita ni. Faham? Maksudnya kalau apa-apa sekalipun kita nak mengubah atau nak menukar benda itu, kena melalui perlembagaan lah. Masuk dalam parlimen, bahas dalam parlimen, bila dah lulus semua persetujuan, dan okey. Dia tak ada masalah. Sebenarnya tak ada benda yang tidak boleh dilaksanakan. Cuma kena melalui saluran yang betul. Bukan betul. Perjanjian kata hari ni saya naik, esok saya ni. Bukan you punya kuasa, bukan you punya ini. Kerana di negara kita, kita ada perlembagaan. Kita ada raja-raja, kita ada yang di-Pertuan Agong. Kita kena ikut kepada flow perlembagaan negara.
Maknanya kata kita dah ada parlimen, semua kita dah ada hierarki yang perlu kita ikut. Ya. Untuk kita settle up. Kita hidup ni bernegara. Ya, betul. Kita bukan cowboy. Faham? Kita tak langgar je. Jadi itulah mereka pun berjanji main berjanji je kerja dia orang. Berjanji memang cukup senang. Itu yang dia orang boleh bawa keluar. Manifesto bukan kitab suci. Jadi rakyat Malaysia dah rasa dah. Jadi baik, kita dah tahu macam mana parti lawan gagal untuk deliver. Apa yang bukan saja kaum Cina nak, tetapi semua kaum di Malaysia mereka tipu. Jadi sekarang ni apa yang mungkin daripada MCA ataupun Barisan Nasional sendiri terhadap apa yang rakyat Cina nak sebenarnya lihat negara ni? Sebenarnya ini mungkin pandangan peribadi saya lah. Mungkin pandangan peribadi saya. Kalau kata apa yang kita nak ialah masyarakat Cina rata-rata dia akan kembali kepada tadilah. Mungkin ada benda dia minta kesamarataan. Kita tertakluk kepada perlembagaan lah. Kesamarataan. Contohnya dari segi isu pendidikan, pengajian tinggi, anak-anak yang dapat markah ataupun mendapat keputusan yang baik dalam SPM, STPM tu biarlah dapat melanjutkan pelajaran seperti yang mereka nak. Mungkin ada kekurangan dalam kos, mungkin kekurangan kekosongan untuk mengisi itu kurang, tetapi kita tengoklah mana lagi jalan, mana lagi universiti yang kita boleh tempatkan mereka supaya tidak timbul isu kata saya mendapat pendidikan yang tinggi, dapat keputusan tinggi tetapi tidak diberi peluang, tidak di itu. Dan ini saya percaya masalah ini dah semakin berkurang lah. Semakin berkurang. Kerana sebenarnya kita tak buat penerangan saja. Banyak isu yang mereka sudah ditawarkan kepada tempat-tempat yang betul kos-kos yang lain. Cuma kadang-kadang ditolak. Mereka tak mahu, mereka nak ini. Tetapi kita kena terangkan bahawa kekosongan terhad. Kekosongan tempat tu terhad. Contohnya satu kelas, kalau kata ada 4,000 pelajar yang dapat full A, 4,000. Tetapi semua nak masuk kepada jurusan engineering ke, nak jadi doktor ke. Tetapi satu universiti tu mungkin boleh menampung 100 orang saja. 100 orang di universiti lain, campur-campur semua universiti yang menawarkan kos engineering seluruh Malaysia mungkin hanya 2,000 tempat saja. Tapi 4,000 yang mohon. Jadi itu pun jadi masalah. Jadi mungkin boleh tempatkan mereka kena pergi kepada institut pengajian swasta. Kerana di Malaysia ni banyak pilihan. Tetapi dari segi yuran itu mungkin menjadi masalah kepada mereka yang mungkin berpendapatan kurang, kan. Jadi kerajaan pun ada PTPTN. Jadi minta kata kurangkan sebagai sebuah negara yang menitik beratkan kebajikan rakyat, dari segi pendidikan itu kita kurangkan masalah beginilah. Dan juga mungkin peluang-peluang untuk mendapatkan contohnya lesen ke apa tu, saya tengok kalau di KL pun semua dapat lesen yang sama rata. Mungkin ada tu dari segi dia punya prosedur tidak betul jadi ditolak. Itu perkara biasalah, tapi perlu ada penerangan kepada mereka untuk memohon supaya rakyat masyarakat Cina tidak rasa mereka dipinggirkan ataupun dia rasa macam kalau orang Melayu mohon dapat, kalau orang Cina mohon tak dapat. Dia perasaan begini yang apabila berlaku ada sedikit jurang macam ini, inilah peluang yang diambil oleh pihak lawan untuk membakar sentimen ini. Tengok, you tengok ni, kalau Melayu dapat, Cina tak dapat. Tetapi sebenarnya itu adalah contoh macam hari tu kita buat bila PM membentangkan bajet. Dia kata, mengapa untuk sekolah Cina, MP daripada sana ada yang kata, mengapa tak ada untuk sekolah Cina untuk ni. Sedangkan banyak untuk masyarakat Cina ni semua dah tergolong dalam kementerian-kementerian. Sebab kementerian, contohnya Kementerian
pengajian tinggi. Dia membagi offer, memberi bantuan apa untuk pelajar. Itu bukan untuk pelajar Bumiputera saja. Itu pelajar IPT. Mewakili Malaysia sendiri. Ya. Kalau contohnya bajet untuk Kementerian Kesihatan. Dia bukan semua kata lah. itu untuk itu saja. Jadi you sebagai rakyat Malaysia, you dah tergolong dalam itu. Betul. Jadi tak ada spesifik lagi untuk kata, oh mana bajet untuk masyarakat orang Cina. Cina, mana bajet untuk masyarakat India. Kalau ada sekalipun untuk mungkin bantuan kepada sekolah Cina sajalah. Sekolah Cina. Sekolah Cina itu adalah sekolah separa kerajaan dan juga sekolah kerajaan. Sekolah Cina SRJK pun ada sekolah yang bantuan penuh kerajaan. Yang ini orang tak faham. Dia banyak jenis lah maksudnya. Sebab Malaysia ni dia sistem dia terbuka. Dia membenarkan sekolah jenis kebangsaan sebab ini termaktub dalam perlembagaan. Jadi itu saja yang masyarakat Cina mahu. Dan juga satu lagi adalah jaga hati lah. Untuk masyarakat Cina, jika you tanya apa masyarakat Cina mahu, jaga hati. Satu, kalau selalu kata Cina ni pendatang, Cina, sedangkan sama-sama sudah mempunyai IC yang sama, mempunyai apa, kad pengenalan identiti Malaysia yang sama. Tapi kita pemimpin, contohnya pemimpin politik, kita kena berhati-hatilah bila bercakap. Ini juga salah satu kemahuan saya percaya ini masyarakat Cina. Jangan lagi ada yang kata oh Cina you baliklah, you pendatang ke apa. Kalau isu-isu macam tu, itu yang menaikkan kemarahan dan itu yang diambil peluang oleh pihak lawan untuk membalun kita. Faham? Pasal kita dah menjaga keluarga ni dengan sangat baik. Sebab macam tadi saya suka bila dengar kita memberikan dasar ataupun apa benda yang kerajaan bagi untuk Malaysia. Semua rakyat Malaysia, tak kira siapa sekalipun, dapat bantuan yang sama, peluang yang sama. Baik, berlandaskan apa yang kita dah setuju dalam perlembagaan. Jadi itu perkara yang saya rasa bukan sahaja rakyat Cina boleh faham, semua boleh faham. Sebab negara kita adalah negara yang sangat diverse, banyak kaum, suku kaum kita banyak sangat. Betul. Tapi kerajaan dah lakukan yang terbaik untuk kita pastikan. Macam saya contoh tadi, kita bagi penalti siswa, bukan Melayu saja dapat, bukan India saja dapat. Betul. Semua dapat peluang yang sama. Jadi perkara inilah sebenarnya yang kita perlu berikan penerangan kepada semua. Tapi jangan risau, Biancom ada untuk menerangkan benda anda. Tapi saya minta tolong, jangan dengar belah sana sangat. Mereka ni suka menabur janji je, saudara dan saudari. Macam tadilah, dia orang dah mula untuk kita semula manifesto lama mereka. Jadi saudara dan saudari, saya kira masa pun agak mencuburi kita. Jadi mungkin rumusan atau ringkasan. Panjang ke kita? Dia memang kena panjang. Sebab banyak benda kita nak terang sebenarnya. Kalau nak ikutkan, nak buat sampai pukul 3. Rasa macam sekejap ya. Jadi tak apa, kita rumuskan dan mungkin boleh buat sedikit ringkasan sebenarnya. Sebenarnya ringkasan itu adalah rumusan daripada penerangan saya tadilah. Saya cuma nak berharap kata rakyat Malaysia kali ini pilihlah satu kerajaan yang anda fikir boleh membantu anda lah. Mungkin setiap orang mempunyai fikiran yang lain, kemahuan yang berlainan. Mungkin golongan yang berpendapatan tinggi dia fikir macam ni, berpendapatan rendah dia fikir macam ni, yang berpendapatan sederhana berfikiran macam ini, dan juga yang berpendidikan tinggi fikir macam ni, berfikiran. Dia setiap golongan ni mempunyai pemikiran sendiri. Tetapi saya mohon supaya semua golongan ini memikirkan agar apa yang pilihan yang kita buat itu tidak taksub kepada kepercayaan kita saja, tidak taksub kepada kepercayaan kepada parti mana yang kita rasa boleh membantu, yang kepercayaan kepada taksub kepada parti, tetapi kita pilih kerajaan yang boleh membantu seluruh rakyat dan kerajaan yang boleh membawa kestabilan. Kerana hanya kerajaan yang mempunyai kestabilan boleh membawa kemakmuran kepada negara kita. Kita ni nak jauh lagi ni untuk bersama rakyat, untuk membina negara bangsa kita ni. Jadi kita jangan membantutkan pertumbuhan negara kita dengan memilih kerajaan yang salah, melambatkan pembangunan negara kita. Jadi faham dan kita ambil maklum
apa yang dah disampaikan tadi. Jadi apa-apa pun terima kasih Tuan Chua Ho Kuan kerana hari ini sudi bersama kami. Mungkin lepas ni akan ke Kelantan ke, mungkin tadi kata nak ke Kedah, mungkin have a safe journey. Sebab apa, semua pemimpin kita sedang bertukus lumus untuk memberikan penerangan yang terbaik dan juga yang sangat jelas kepada rakyat di akar umbi. Jadi saudara-saudari, penerimaan rakyat juga sangat-sangat kami perlukan. Cukup-cukuplah kita dah terima janji-janji manis pihak Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Mereka akan berjanji apa saja untuk dapatkan sokongan anda semua. Tetapi di Barisan Nasional dengan pengalaman yang kita ada selama lebih 6 dekad bersama, boleh memberikan anda kestabilan dan kemakmuran. Jadi tuan-tuan dan puan, moga kita berjumpa lagi dalam slot Bicara Nasional seterusnya. Mungkin muka saya, mungkin muka Tok Nan, atau mungkin muka moderator yang lain bersama panel-panel yang hebat. Jadi apa-apa pun, yang baik datang daripada Yang Maha Esa, dan yang buruk semestinya datang daripada Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi saudara dan saudari, terima kasih banyak-banyak dan selamat malam.